Kita tahu umpamanya saya sebut di Parlimen satu kajian tentang kemiskinan oleh Profesor Fatimah Kari, Universiti Melaya, dengan dua yang lain, Sulaimani dan seorang lain, tentang pesara KWSP. Maknanya orang yang mencarum KWSP kemudian bersara. Kebanyakannya pejabat awam ataupun orang yang kategori umum, yang pegawai tertinggi sehinggalah pejabat awam peringkat paling rendah. Dalam kajian Profesor Fatimah Kari, dia dapati 84% dari pesara KWSP itu jatuh ke kategori miskin. Ya. Ini kalau dilihat dari keseluruhannya, ada setengah orang ini yang disebut pelbagai dimensi kemiskinan. Ya. Jangan ikut propaganda. Tanya Menteri Kemiskinan, kita telah dapat berjaya dan tinggal kecil saja lagi 0.4%. Ini semua percakapan yang tidak masuk akal, tidak jejak ke bumi. Jalanlah di lorong-lorong belakang Kuala Lumpur, ke Kerinci, ke Corok Kudung, Kedah, ke Manik Urai, ke Kapit, ke Keningau, jumlahnya itu bertambah. Tetapi berbalik kepada kupasan kajian Profesor Fatimah Kari, 84% pesara KWSP masuk kategori miskin. Jumlah besarnya adalah orang-orang Melayu, dan daripada dan di kalangan yang dikaji itu, orang-orang India itu masuk kategori yang paling miskin. Majoriti Melayu Bumiputera. Kelompok kecil India yang miskin itu lebih rendah kedudukan mereka. Bagaimana penyelesaiannya? Di situ ia menyangkut semua kaum, termasuk Cina yang miskin. Paling besar Melayu. Apakah pendekatan kita ini pendekatan kaum, atau pendekatan kita ini menyelesaikan masalah kemiskinan dengan suatu tekad yang berani dan jelas? Ya. Apa maksud pelbagai dimensi? Mari kita lihat dari segi pendapatan, kesihatan, kemudahan perubatan. Ya. Dah pencen atau bersara, pergi perubatan, kos perubatan itu paling tinggi. Kena buat dialisis, kena cek jantung, itu habis perbayaran. Sebab itu kajian pelbagai dimensi ini masuk pendapatan, kesihatan, pendidikan, perumahan di antara lain. Jadi kalau kita masuk begini, empat-empat perkara, jatuh dia ke tahap miskin. Pendekatan, programnya mestilah menjurus kepada semua. Ini disebut merentas kaum. Kalau merentas kaum, majoriti yang dapat siapa? Melayu Bumiputera. Tetapi kalau ada jiran yang India yang miskin atau Cina yang miskin, itu menjadi tanggungjawab kita. Barulah ada keistimewaan Islam itu. Kalau tidak, apa beza? Apa hebatnya Islam yang kita sebut al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih? Hebat ketinggian Islam itu. Sama aja macam pahaman perkauman. Sama aja pendekatan macam pendekatan kaum. Sama aja prasangka dan permusuhan kaum. Ini yang mau dihapuskan oleh Islam, ya. Baik yang kita baca Al-Quran tadi dan juga hadis. Dan yang penting ialah pengalaman sejarah. Pengalaman sejarah, sehingga sejarawan Profesor Arnold Toynbee menyebut, ya, salah satu keistimewaan dan kehebatan Islam itu adalah melenyapkan rasa benci kaum atau prasangka kaum, sehingga dia dapat melihat kehebatan Islam kerana keadilannya. Ya. Extinction of race consciousness, kata Toynbee. Ini dalam sejarah itu luar biasa. Barat, Timur, Utara, Selatan, Islam membawa mesej itu. Tetapi kalau kita sekarang ni patah balik, bawa ciri jahiliyah ini kembali, maka apa yang kita ngomongkan dan bicarakan tentang Islam itu tidak memberi bekas dan kesan. Ini bukan soal politik, satu pendekatan keadilan, lawan parti lain. Tidak.
Ini soal komitmen kita sebagai manusia yang beragama, yang meletakkan nilai etika dan prinsip keadilan yang merentas kaum. Ya. Dan ini kalau ikut yang pernah saya sebut sebelum ini dalam tazkirah lebih awal, bila membaca semula karya penting Profesor Naqib Syed Muhammad Naqib Al-Atas, Islam dalam Sejarah di Kebudayaan Melayu, itu beliau menekankan satu aspek yang sangat penting diingat oleh pemimpin-pemimpin Melayu, sarjana Melayu dan rakyat umumnya. Katanya, faham kebangsaan tak ada salah. Berjuang untuk bela nasib kaum Melayu tentang kedudukan politiknya, ekonominya, kesehatannya, pendidikannya, tidak ada salah. Tetapi bila kita lenyapkan atau remehkan atau rendahkan kedudukan Islam dalam konsep kemelayuan itu, dia tidak boleh elak. Dia membawa dan menjurus kepada chauvinisme atau faham perkauman sempit. Siapa yang menyelamatkan Islam daripada kemelayuan sempit kepada kemanusiaan, keseragatan, keadilan? Itu Islam, pahaman Islam. Saya katakan pengalaman kecil saya, ya, yang agak dalam kawan-kawan saya di Bukit Mentajam, kawan dengan kawan Cina, India, kadang-kadang panggil hai Cina, hai hitam India, dengan cara senda gurauan. Tetapi bila kita beralih umur, membaca dan memahami dan menginsafi hadis teguran terhadap Abu Dharr Ghifari, kita baru sedar sebenarnya hebat dan kemuliaan Islam itu bila tegas mau melenyapkan faham perkauman yang sempit.